Assalamualaikum, hai saya Syuf. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay Mi, bila dah layout macam ni kan, terang-terang lagi bersuluh, ada tetamu di hadapan. Betul, ya. Dan jadi satu penghargaan. Dan orang kata jarang Mi bila kita ada tetamu datang. Dan selalunya bila tamu datang ni, kerana cerita dia orang ni ada kelainan. Betul. Dan selain tu kita sangat appreciate lah, orang kata keterujaan kita nak mendengar tu sebab dia punya struggle datang studio ni, Syuk. Ya, betul. Dan terima kasih pada saudara kejap lagi dia kenalkan diri. Okay. Tapi sebelum tu Mi, Sebelum tu kepada anda, terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada anda juga, silalah follow kita punya social media di Facebook, Instagram, TikTok dan juga kita punya Telegram. Link telah pun disediakan di laman description. ya. Lagi satu Mi, aku nak buat satu apresiasi. Okay, silakan. Mana orang kata yang mana dah support kita dulu dari tak ada apa-apa, darilah studio ni kosong dan sampai jadi macam ni. Aku sangat hargai dan harapnya lah kita lepas ni boleh capai 100k subscriber. Amin. Yes. Alright. Jadi tanpa membuang masa geng, kita nak pendengarkan cerita seram ni. Kenapa bising sangat kat luar tu? Kenapa? Aku kalau jumpa orang tak apa. Okey, sabar. Okey, sambung. Jadi kita nak dengarlah cerita seram kali ni. Sebelum tu kita nak kita punya tetamu ni perkenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, boleh kenalkan diri? Okey, nama saya adalah Han, tapi bukan nama sebenar. Berumur 22 tahun dan tinggal di Johor. Okey, Hanem nama dengan glamour kan? Betul lah. Tapi silap lah. Tak dapat, orang berkamera tak dapat tunjuk muka. Kalau dapat kacak, tengok geng. handsome geng. Rugi. Aku rasa kalau yang gadis-gadis tengok kat luar sana mesti cair. Cair, melting, Kena dengan tewas, tergoda. Memang kalau orang cakap nama dia Han dengan kau percaya? Yeah. Alright. Okay Han, terima kasih yang pertama sekali sebab sudi nak datang ke studio Santai Chill. Sama-sama. Dan sebenarnya bukan semua orang dapat. Betul. Dan kami ni invite orang kata dengan penuh apa cakap ni? Penuh hati yang terbuka, keterujaan tu sebenarnya lah. Terima kasih sebab sudi jemput datang ke Santai Chill Studio ni. Okey. Han, cerita apa yang pertama ni nak deliver pada viewer Santai Chill? Okey, cerita yang saya nak ceritakan pada malam ni pada subscribers yang pada korang berdua adalah cerita tentang diri saya. Okey, tapi tak tahulah orang kata nak kategorikan itu nanti korang ataupun penonton-penonton Santai Chill yang sendiri akan judge sama ada benda ni misteri ke, mistik ke atau apa sekalipun. Okey. So kita mulakan dengan cerita yang pertama. Okey, dipersilakan. Yang pertama. Okey. Cerita ni berlaku pada umur saya 13 tahun. Okey, ketika tu saya nak sambung belajar masuk ke sebuah sekolah menengah agama. Okey, sekolah tu terletak dekat satu tempat di Johor juga. Alright. Tapi
sekolah ni dia terpencil. Maksudnya terpencil ni dia kena masuk dalam kawasan kampung yang sangat pedalaman baru kita boleh jumpa sekolah tu. Biasalah sekolah-sekolah agama ni kan memang mementingkan orang kata nature lah katanya. Betul, Nak belajar tu semua kan pasal agama kan. So saya ni seorang yang tak suka duduk asrama sebenarnya. So bila tak suka duduk asrama ni, kita macam-macam lah suka buat alasan cakap tak nak duduk asrama. Okay, tapi terpaksa juga pergi. So bila dah pergi masuk ke sekolah tu, dah berdaftar and so on, semua masuk asrama macam biasa. Pada awal tu tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, so nak dijadikan cerita, ada satu hari saya ni suka berseorangan dekat asrama sekolah tersebut. Sebab saya, yelah kita ni masa tu budak-budak and tak suka nak ni bercampur dengan orang semua. So saya banyak lebihkan masa saya berseorangan berbanding daripada bercampur dengan kawan-kawan yang ada dekat asrama, sini-sini semua. So nak dijadikan cerita tu, orang kata saya diganggu dan dirasuk time tu di sekolah tersebut. Okay. So yang nak menjadikan cerita ni adalah bila mana saya disampuk masa tengah belajar dalam kelas. Masa tu saya, yelah kita duduk asrama. Bila kita duduk asrama berseorangan ni, faham-faham je lah kat mana-mana tempat macam kita tahu memang tak dinafikan ada penduduk-penduduk gaib yang kita tak nampak. Betul. Okay. So mula-mula tu tak ada apa bagi saya. Macam biasalah budak-budak, bila nampak something yang bukan-bukan tu, orang kata just macam anggap kawan-kawan yang nak prank-prank. So sampailah satu masa tu dekat dalam kelas, masa tu saya rasa badan saya sangat penat. Penat dia yang sangat luar biasa. Saya tak tahu nak describe macam mana lah dengan korang semua. Tapi saya rasa badan saya penat, saya rasa bahu saya berat. And then saya macam biasalah pergi ke kelas, teruskan belajar macam biasa. Tak ada apa-apa masalah. And suddenly saya pengsan masa dalam kelas time belajar. Okay. So bila time tengah pengsan tu lah yang dijadikan ceritanya, yang diceritakan oleh kawan-kawan. Saya ni disampuk. Orang kata saya ni kena histeria lah, senang cerita. So bila dah jadi macam tu, kecoh lah satu sekolah. And pada masa tu pun orang kata cikgu tak percaya lagi. Cikgu menganggap saya ni main-main je. Cikgu sebab tu nak ustaz? Ya, ustaz dengan ustazah. Okay. Sebab yelah, dia ingat kita ni memain sebab masa tu form 1. So orang ingat kita ni tak nak duduk asrama, nak balik mengada-ngada. Tapi benda tu tak berhenti dekat situ je. Benda tu berterusan. So bila berterusan sampai satu tahap, saya asyik diganggu dekat asrama. Saya tak boleh tidur malam sebab saya dengar bunyi orang memanggil. Okay. Panggilan tu dia akan selalu memanggil saya untuk keluar daripada dalam dom. Tapi saya tak tahu datang dari mana-mana suara tu. Dia cuma suruh saya keluar. Dan setiap kali saya akan ikut suara tu, saya akan terjaga di tempat lain. Okay. Alright. Tapi macam saya cakap, terpulang kepada penonton Santai Chill untuk menilainya sendiri. Tapi ini yang saya alami. Ya. Okay. Cuma yang terjaga di tempat lain tu kan, terjaga di tempat yang asing ke tempat yang normal biasa? Tempat yang maksudnya macam mana? Tak Contoh. pun bagi contoh situasi lah. Okey, Satu contohnya macam sepatutnya saya tidur, katakanlah saya keluar, sepatutnya keluar depan dom. Okey, tapi bila saya berjaga, saya bukan lagi berada di depan dom tu. Saya berada di bawah dom. Contohnya macam itulah seakan-akan dia. Okay, faham. So benda tu berterusan. Bila saya diganggu kerap macam tu, saya asyik hilang daripada asrama, saya asyik hilang daripada sekolah. So yang menjadi tanda pertanyaan ustaz-ustaz ni, saya selalu pergi mana? Sampailah satu masa tu, ada orang-orang kampung dekat situ. Yalah, sekolah ni kan berada di dalam kawasan kampung terpencil. So orang-orang kampung kata dia pernah nampak saya berjalan seorang diri malam-malam untuk dekat kawasan-kawasan gelap. Kawasan mana tu yang gelap tu? Kawasan daripada itulah kawasan kampung dekat area sekolah tu.
Tepi jalan lah. Tepi jalan, yes. Okay. Dalam keadaan saya berjalan tu, dalam keadaan saya tak berkasut, saya hanya pakai baju biasa dan muka saya hanya memandang ke bawah saja sambil berjalan. Macam tu. Jadi orang-orang kampung ni bila dia nampak macam tu, dia jadi takut lah. Tak berani nak tegur. Cumanya dia tahu yang biasanya kalau budak-budak ni yang keluar-keluar malam ni, memang orang-orang kampung dah tahu dah, memang tak akan ada orang lain. Memang akan budak-budak sekolah menengah agama lah yang buat perangai macam tu. So benda tu mula-mula pada awalnya tak tahu siapa. Tapi sampailah satu masa warden asrama tersebut berjaga pada waktu malam, tak tidur, nak tahu siapa yang buat benda tu. Okay. So benda tu find out adalah saya sendiri. Dia sendiri yang find out saya yang berjalan waktu malam. So bila dia datang dekat saya, time tu dia kata dia tegur saya, tapi saya hanya berdiam diri sahaja. Saya tak buat apa-apa, saya teruskan berjalan, tak endahkan dia. Dan bila dia mendekati saya lebih rapat, tak semena-mena dia kata saya marah dia, and mulalah histeria tu berlaku. Seperti mana yang biasa kita dengar orang kata melaung lah apalah kan. Macam tu lah yang berlaku pada diri saya dekat tengah-tengah gelap pada kawasan malam kampung tu. Waktu malam. Ini dah luar dom luar sekolah Ni dah luar sekolah. Betul. Sekolah tu pintu tak tutup? Sekolah tu pintu sentiasa ditutup. Okey, jadi macam mana agak yang boleh keluar? Itu yang tak pasti. Itu yang menjadi tanya pertanyaan. Aku rasa masa tu dah bukan dikuasai oleh benda lain kot. So kalau orang kata nak ikut logik akal kita, kalau kita nak fly daripada sekolah lah, biasalah budak-budak asrama ni kan, kalau kata nak fly daripada sekolah tu, macam sekolah saya ni dulu, kalau budak-budak nak fly, biasanya dia akan fly mengikut pintu depan. Tapi pintu depan tu maksudnya bukan menggunakan pintu utama. Dia akan ada pintu pagar sebelah tepi tu. So untuk mengelakkan daripada jumpa apa kita panggil Pak Guard yang menjaga sekolah tu kan. Tapi masalahnya ustaz tu dah bertanya dekat Pak Guard tersebut, ada tak nampak kelibat saya keluar daripada sekolah menggunakan pintu utama ke apa ke semua. Pak Guard tu kata tak pernah nampak saya buat perkara macam tu, and tak pernah nampak pun muka saya. Selama ni kalau budak-budak asrama yang tertangkap untuk fly daripada sekolah, tak ada pernah tangkap muka saya. So benda tu rasanya macam klise, and saya rasa pun macam klise, tapi itulah kenyataan yang berlaku. Yalah, mungkin aku rasa lah itu bukan diri dia kan. Tiba-tiba dah ada dekat luar, dan bila Pak Guard tu tegur, tiba-tiba meracau kan, macam meracau kan. Meracau ustaz saya. Jadi lepas daripada kejadian tu dapat tahu tak apa punca dia sebenarnya? Puncanya boleh dikatakan lemah semangat lah that time. Bukan gangguan daripada dom lah, bukan? Bukan. Satu masa saya pergi berubat, dibawa balik untuk berubat tu, katanya ustaz tu lah, ada beberapa tempat, katanya saya ni lemah semangat, and then saya ni selalu bersendiri, jadi ada yang suka meneman. Make sense lah. Betul lah, tadi macam Han cakap dia ni kan suka sorang-sorang kan. Jadi ada benda yang minat untuk teman dia. Satu jiwa dia ni tak suka nak duduk asrama. Jadi itu lagi menguatkan lagi. Mungkin masa tu sedih kan, rasa nak balik. Jadi benda tu lah. Okay, jadi bila dapatkan rawatan tu, dan selepas dapatkan rawatan, ada tak benda ni jadi lagi? Okay, kalau nak ceritakan, selepas rawatan tu ada beberapa kali juga saya membuat rawatan. Tapi selepas rawatan tu alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma ketika rawatan tu lah yang sangat, bagi saya sangat seksa lah bagi saya. Sebab benda tu mengikut. Sebab tu benda tu mengikut saya. Kalau time kita cuti sekolah, saya balik ikut family, balik rumah, benda tu akan mengikut kat rumah. Oh, jadi Han sedar dia ikut sama? Saya tak tahu sebab saya tak ada sixth sense. Tapi benda ni berkait dengan rapat dengan mak saya juga. Maksudnya mak saya boleh tahu benda tu. Macam mana tu? Boleh cerita? Yang tu nanti kita akan ceritakan, berkaitan mak saya tu nanti kita akan ceritakan untuk cerita yang kedua. Itu saling berkait lah. Yes. Jadi kita akan ceritakan pada cerita saya dululah. So ketika rawatan tu, orang kata yang paling sakit dan seksa bagi saya lah,
pergi rawatan dekat satu tempat ustaz ni. Kalau tak tahulah para pendengar Santai Chill pernah dengar ke tak, satu perubatan Islam bila kita dirasuk oleh something, bila kita diruqyah, dia akan menggunakan satu batang lidi. So satu batang lidi tu dia akan letakkan di kaki kita, di antara celah kaki kita. Okay. So bila dia letakkan celah kaki kita tu, dia pegang saja. So kalau kita tak ada apa-apa, kita tak akan rasa sakit. Tapi yang peliknya, dia cuma letakkan, orang kata kayu tu di tengah-tengah dan kepit saja, dan bacakan ayat suci Al-Quran. Tapi saya rasa macam kaki saya ni dihentak-hentak, dikepit dengan satu benda yang sangat, faham tak, rasa macam macam kena ambil tuku besi, kaki tu kena hentak dengan tuku besi tu. Pedih kan. Okay. Padahal sebenarnya dia tak buat apa-apa pun. Dia hanya memegang saja, dia letakkan lidi tu, dia memegang saja antara saya punya ibu jari dan jari tengah kaki saya, kepit kan, dan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk merawat saya. Itu saja. Dia pegang pun tak kuat, just pegang macam tu saja. Tapi saya rasa sakit sangat, which is saya tak tahu. Bila kita fikir pun benda tu tak logik. Tapi itulah antara salah satu rawatan yang saya dapat dan saya rasa sendiri dan paling seksa bagi saya. Itulah antara ceritanya. Okay. Jadi sepanjang cerita ni lah, di sekolah ataupun di apa kata Tafiz Sekolah menengah agama. Sekolah menengah agama, ada apa-apa penampakan entiti yang Han nampak? Pernah sekali ketika sebelum saya dirasuk, saya nampak entiti berwarna putih. Tapi saya tak pasti sama ada dia perempuan ke lelaki ke apa ke, tapi yang pasti ianya berwarna putih. Itu saja yang saya boleh describe. Jadi situasinya masa tu macam mana? Tengah mandi ke? Situasi time tu saya waktu maghrib, pada waktu petang, waktu riadah di asrama. Riadah. Okay. So biasalah, kadang-kadang budak-budak asrama ni suka orang kata melengah-lengahkan masa, nak mandi, nak solat, nak makan semua kan. So saya nak dijadikan cerita, time tu saya macam biasa seorang-seorang, buat hal sendiri, menangis kan. So waktu tu dah jam 7 lebih, dah nak masuk waktu maghrib. So saya time tu memang dah, orang kata, pergi lantak lah kau. Kalau ustaz find out pun find out lah. Saya tak kisah. So bila saya nak naik ke dom asrama saya, itu yang saya nampak kelibat putih tu Dekat tangga. Ya betul. Berdiri tegak. Jadi Han masa tu lari ke buat tak tahu ya? Selepas saya nampak entiti tersebut, tu yang terus saya gelap. Saya dah tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Maksudnya tiba-tiba sedar atas katil ke? Tiba-tiba sedar je dah, memang kata saya kena rasuk. Meracau semua benda tu. Selepas tu lah baru jadi kejadian yang Han hilang, ataupun sebelum tu lagi dah jadi dah? Sebelum tu lagi dah jadi dah. Tapi entiti yang saya nampak tu, itulah pertama kali di sekolah tu. Okay, cuma selepas dirawat oleh pakar perubatan Islam atau ustaz kan, bila kaki Han tu dikepit dengan lidi tu, ustaz tu ada maklumkan tak sama ada gangguan ni datang dari mana? Dia cuma cakap gangguan luar saja. Macam saya cakap tadi, sebab dia kata saya ni lemah semangat, and then at the same time saya ni suka bersendiri. Jadi macam kita tahu, dekat mana-mana tempat dalam dunia ni, bila berkaitan dengan alam gaib, mesti akan ada juga entiti-entiti, orang kata, yang akan ada dekat tempat tersebut. Betul. So benda itulah yang menjadi penyebabnya saya kena benda tu. Jadi ni maksudnya, bila dia nampak Han ni tengah lemah, Han sedih, jadilah ni lah orang kata benda-benda gaib ni suka. Lagi menekan semangat dia nak pergi. Dia lagi suka dan mudah untuk ganggu. Betul. Tak kata kalau tempat belajar tu keras, tak lah. Sebab semua tempat belajar ataupun semua institusi, aku percaya memang ada. Cumanya tengoklah, kalau jadi benda yang kurang, atau benda
yang benda tu tak suka, barulah jadi. Contoh kalau common lah, kalau kat sekolah ni, selain pada lemah semangat ni, kadang-kadang yang perempuan buang pad dalam tandas. Betul. Kan? Benda yang kotor, najis. Jadi benda ni antara punca bagi aku. Kalau ikut statistik, ini paling tinggi puncanya. Ada statistik man. Kan, mandai-mandai. Tapi aku common lah dengar benda ni. Dan setiap caller aku dengar puncanya memang macam ni. So sekarang macam mana? Atau lepas tu memang sejak tahun bila yang memang dah tak ada lah gangguan ni, atau sekarang ni mesti lemah semangat ke? Orang kata Alhamdulillah lepas rawatan masa form 1 tu, lepas tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Alhamdulillah. Lepas tu kira keluar pada sekolah tu atau Keluar daripada sekolah tu, taubat nasuha. Orang kata taubat nasuha bukan kat sekolah situ, tapi taubat nasuha untuk keluar daripada sekolah situ. Sebab tak nak. Ingatkan dah masuk sekolah tu baru tobat kan. Tak keluar baru tobat. Satu tiket lah orang kata. Tapi ya, selepas aku dengar cerita ni, aku tak menafikan apa yang dia dirasai, dialami oleh Han sendiri. Sebab masa aku sekolah darjah 6 dulu pun, aku ada menyaksikan seni benda ni. Macam mana tu? Masa time tu kan darjah 6 kita tengah prepare untuk EPSR, dan tiba-tiba masa tu ada seorang budak kelas aku, batch aku lah, perempuan. Dia setiap minggu histeria. Sampai aku dah fed up. Apa hal dia ni asyik histeria kan? Dia punya histeria ni bukan yang biasa-biasa, yang orang kata sangat chaos, sangat huru-hara. Orang nak kejar dia sebab dia nak lari naik turun bangunan. Agak semak lah bagi aku sebenarnya masa tu. Tapi sebab tu aku tak menafikan, sebab aku sendiri merasai lah benda ni depan mata. Cakap pasal jiwa lemah ni Mi, aku pun ada pengalaman. Aku Okay. pendekkan je lah. Okay. Dulu masa sekolah darjah 4. Darjah 4. Lama throwback. Tapi aku ingat sebab puncanya aku. Puncanya aku. Jadi budak ni, seorang ni, dia asyik kena ejek. Biasalah main nama mak bapak kan. Ejek, budak ni nangis kan. Tapi budak ni kalau mengamuk, aku tahu dia memang dia balon dia budak tu. Okay. Tapi dia ni benyeh lah. Jadi bila dah dia orang dah ejek-ejek dia nangis kan. Dia duduk dekat satu sudut bilik kelas. Bila duduk dalam bilik kelas, aku ni acah-acah caring. Tapi dalam masa gentleman sama lah. aku nak membakar dia. So aku cakap, weh, dia buat kau tak baik tu ni, kau pukul dia. Aku cakap macam tu lah kan. Jahat aku dulu lepas tu aku tengok dia ni tak ada respon. Diam. Aku pandang macam ni, budak kecil kan. Aku pandang ni kan, dia ni memang tengah menangis. Lepas tu aku ni pula nak buat cerita gempak kan. Nak buat cerita gempak, aku cakap kat member lain, weh, mata dia merah weh, mata dia merah. Risau kan, jangan dekat macam tu. Padahal aku tak ada apa-apa pun. Saja je. Tiba-tiba dia bangun meracau, mak memang kena rasuk. Lepas tu budak-budak semua tanya, Syuk, tadi macam mana kau nampak mata dia merah? Aku cakap menyala man. Padahal tak ada. Aku buat cerita tapi benda tu jadi. Okay. So cerita dia kan, memang orang kalau lemah semangat ataupun tengah sedih, benda ni suka masuk. Alright. Lagilah ada yang membakar dia. Itu lah. Aku ni pun dah tobat Aku dah tak macam tu lah. Tu Yang dulu abang budak-budak jadi je. Bang jadi. Okay Han, cerita pertama saya rasa menarik dan banyak iktibar yang kita Ya, dapat. betul. Cerita yang kedua pula. Okay. Untuk cerita yang kedua ni adalah berkaitan dengan moyang saya punya mak, and dia related kepada mak saya. Okay. So nak dijadikan cerita, masa ni saya waktu kecil lagi, umur saya tu time tu baru 8-9 tahun. Okay. Jadi kita time budak-budak, kita tak tahu apa-apa. So yang tahu bila balik ke kampung, kampung moyang saya ni berada di salah satu felda yang berada di Johor. Okay. So time pada umur saya 8 ke 9 tahun, saya tak berapa ingat tu. Time tu rumah dekat felda tak macam sekarang. Kalau macam sekarang ni dah ramai dah orang felda, orang kata orang kaya, orang felda. Betul. Kalau dulu Setuju. masa zaman-zaman saya tu rumah-rumah kayu saja. Daripada depan sampai ke belakang. Rumah naik tangga tu, pergi dapur pun nak kena turun tangga juga. So nak dijadikan cerita, moyang saya punya mak ni, setiap kali kalau kita orang balik ke kampung, kita orang saudara mara ni memang takkan boleh jumpa dia. Sebabnya alasan kata dah sakit. Okay. So memang terlantar kat dalam bilik lah. Okay. So tiap-tiap kali kalau kata macam saudara mara ni nak
selain daripada anak-anak dia lah. Okay, orang kata kalau saudara mara yang kecil-kecil macam saya ni nak pergi jenguk orang tua tu, tak boleh, tak dibenarkan. So kita budak-budak, biasalah banyaklah pertanyaan. Budak-budak banyak je akal nak bertanya itu, nak bertanya ini kan, time tu. Kenapa? Kenapa? Betul. So tapi cuma yang dia cakap, jangan masuk sebab nenek sakit. Itu saja. Okay, so nak dijadikan cerita, time tu pada waktu raya. Okay, saya dengan pakcik saya time tu, dekat belakang rumah moyang saya ni, dia ada kebun durian dengan kebun pokok koko. Pokok buah koko tu. So kita orang ni kalau balik ke kampung memang selalu pergi ke belakang rumah ni. Sebab nak apa? Sebab nak makan buah koko tu. Okay. Petik buah koko, makan buah koko. So nak dijadikan cerita, kita orang ni kan macam saya cakap tadi, saya tak jumpa moyang saya punya mak tu sebab katanya dah sakit, betul tak? Ya. So ketika tu pada raya tu kita orang ni ligat lah cari buah koko dekat belakang rumah tu, dengan saudara mara apa semua. So tiba-tiba masa kami tengah makan buah koko tu, kami nampak kelibat moyang tu, moyang saya punya mak tu. Kita orang nampak dia berdiri tegak sambil senyum. Dekat mana dia berdiri macam orang biasa. Tak bergerak langsung, dia cuma senyum je tengok kita orang makan. Dekat area kebun tu? Dekat area kebun tu, betul-betul depan kita orang, tak jauh. Okay. So kita orang ni pun tak adalah rasa takut ke apa. Cuma macam heran, kata sakit tapi kenapa boleh tiba-tiba berdiri dekat belakang kebun ni. Okay. So dah settle semua, kita orang masuk dalam rumah. Kita orang tanya dekat mak kita orang masing-masing, Bu, nampak moyang punya mak ni tadi. So dia cakap, apa benda yang kau merepek ni? Nenek tu sakit. Mana mampu dia nak keluar rumah? Tak, betul. Kalau tak percaya, pergilah tanya saudara saya lagi seorang. So mak saya ni, pergilah tanya dekat saudara saya, betul ke? So memang saudara saya cakap, saudara saya ada 2 orang, and dua-dua tu pun sendiri cakap memang betul dia nampak moyang saya tu punya mak berdiri tengok kita orang makan sambil tersenyum. Time tu bila dah dengar macam tu, mak saya apa lagi, memang dah berdarah-darah semualah. Bagi kecoh satu family lah pasal benda tu. And kita orang pun time tu budak kecil, tak tahu apa-apa lagi sebenarnya kisahnya. Sampailah satu masa, masa arwah nak pergi dulu, jadikan cerita, rupa-rupanya benda tu adalah saka. Jadi benda yang kami nampak dekat belakang rumah, dekat kebun pokok koko tu, bukannya arwah moyang saya punya mak tu, itu dia punya saka. Macam mana kami tak boleh tahu itu adalah saka? Sebab masa pemergian dia tu, dia tak boleh pergi dengan senang. Faham. Macam yang kita tahu, kalau orang yang membela saka ni, kalau dia nak meninggal memang susah. Lagi-lagi kalau dia tak orang kata macam mana, tak jumpa dia punya legacy, pewaris dia. Ya. So bila dia nak pergi tu, dia tak lepaskan benda tu sebab dia dah tahu consequences yang akan terjadi pada dia punya legacy yang bawah-bawah ni kalau dia serah kan. So nak dijadikan cerita tu juga, orang kata panggillah ustaz untuk buang benda tu sebab kesian. Sebab dia dah lama sangat sakit. So dah sampai kata ustaz tu sampai dah cakap sebenarnya yang berada dekat depan mata kita ni hanya jasad sahaja. Ya. Tapi dalamannya dah tak ada. Dah. Yang ada di dalam tubuh badan tu bukan dia, orang lain, benda lain yang ada. Jadi kita perlu keluarkan benda ni daripada dalam badan sebab dia tak nak keluar daripada ni. So selagi kita tak keluarkan benda ni daripada dalam badan arwah moyang saya ni, kita tak boleh nak mandikan jenazah, kita tak boleh nak selesaikan jenazah tersebut lah. Okay. So bila dah dirawat, akhirnya benda tu keluar. Tapi ingat tak habis dekat situ saja. Ingat dah habis everything dekat situ lah orang kata. Tapi sebenarnya benda tu tak habis kat situ. Benda tu bersangkut pada mak saya. Dalam antara banyak-banyak keluarga, antara banyak adik-beradik mak saya, benda tu suka datang pada mak saya.
Sebab apa? Sebab mak saya ni macam saya juga, lemah semangat. And paling penting, mak saya ni juga boleh, tak tahulah nak cakap sixth sense ke apa ke, tapi dia boleh tahu kalau ada something yang bukan daripada mata zahir yang kita boleh nampak tu datang dekat kita. So dia boleh merasai benda tu dulu. Dia boleh tahu macam mana, maksudnya contohnya macam kalau benda tu datang, dia akan boleh rasa jantung dia berdebar ke, contohnya, ataupun dia rasa badan dia panas ke, ataupun dia rasa kepala dia sakit, ataupun dia rasa bahu dia berat. Tu benda yang paling common yang mak saya akan rasa. Faham? Jadi benda tu nakkan dekat mak saya. Tapi yelah, kita kan orang Islam, so bila berkaitan saka ni, benda tu memang dah syirik. Kita tahu benda tu memang syirik, memang ditentang oleh Islam. So of course lah mak saya tak nak. Okay? Tapi benda tu beria-ria nak dekat mak saya. So jadilah tragedi macam-macam dekat mak saya pasal berkaitan dengan saka ni. So antara salah satunya adalah macam saya juga, dirasuk. Okay? Pergi bawa merawat dekat satu kawasan kampung ustaz ni, perawatan Islam. Bawa rawat, masa pergi tu mak saya dah cakap dah, dia rasa hati dia berat. So berat macam mana? Bapak saya tanya. Dia kata berat lah, rasa berat hati. So tak apa, okay, bapak saya ni juga orang kata pandai jugalah dalam perubatan juga sikit-sikit. Tapi kalau dah bab-bab saka ni semua ni, terpaksalah cari orang yang lebih pakar, lebih mendalam pasal benda ni. So bapak saya cakap tak apa, istighfar banyak-banyak, apa semua, selawat and everything. So kita orang mulakan perjalanan. So sepanjang perjalanan tu memang mak saya cakap, dia kata dia berat sangat dia punya dada. Dia kata dia berat sangat, dia tak nak pergi, dia kata. Tapi bila sampai dah dekat situ, dia tak nak masuk rumah. Dia tak nak masuk rumah sebab dia kata dalam rumah tu ada api. Rumah perawat tu, rumah perawat Islam tu, dia kata ada api. Tapi kita yang tak nampak ni, yang tak ada sixth sense ni, kita nampak dengan mata zahir kita ni, biasa je, rumah biasa je, tak ada apa-apa. Tapi mak saya, dia nampak rumah ustaz tu macam ada api. So tu yang menjadikan dia takut untuk masuk ke dalam rumah tu. Jadi bapak saya cakap, tak ada apa, boleh je, ibu boleh je masuk. Bapak saya panggil mak saya ni ibu. Okay. So cakap, jomlah masuk, tak ada apa pun, tak ada apa, tak ada apa, tak ada api pun, tak ada api pun. So mak saya ni pun masuk lah. So bila masuk dekat dalam rumah, terus automatik dirasuk. So jadilah orang kata Edigan meracau, melawan semua tu. And benda tu pada awalnya kami ingat gangguan luar sebenarnya. Tapi bila disiasat, orang kata dengan tanda-tanda yang mak saya dapat, lepas tu bawa rawat dekat, lepas satu ustaz kepada satu ustaz, semua cakap benda yang sama, ni adalah saka keturunan. So daripada situlah tahu yang benda tu adalah saka yang daripada arwah moyang saya punya mak. So banyaklah lagi benda yang nak dijadikan cerita. Kalau pada mak saya ni memang sangat seksa lah. Pernah sampai satu tahap tu orang kata nak berubat punya pasal, nak sihat punya pasal kan, nak lepaskan daripada genggaman saka keturunan ni. Pernah sampai orang kata habis dilibas oleh perawat tersebut. Hancur muka mak saya ni, sampai hancur tangan mak saya ni. Maksud hancur tu adalah berbirat, sebab dipukul. Orang kata kita nak pukul ni, dia nak pukul benda tu, tapi pada hakikatnya benda tu berada di dalam pada jasad. So yang sakit adalah jasad. Dia sakit, orang kata saka tu akan berasa sakit juga, tapi kesan-kesan berbirat yang dipukul tu, yang berada di jasad tu, nanti bila benda tu dah tak ada, mak saya juga akan rasa. Dan benda tu lah yang paling saya rasa paling saya tak boleh nak lupa lah. Sebab saya tengok dalam keadaan berdarah-darah, berbirat, dia punya berbirat dia tu sampai berdarah. So, dia gunakan rotan. Perawat tu memang libas. Dia memang libas yang kita nampak macam mana cikgu kalau kat sekolah libas bontot kita tu,
Macam tu lah dia libas. Tahu tak dia libas guna apa? Daun kelapa ke? Rotan. First time aku dengar kena libas macam ni. Selalu sikit je. Kan? Tapi ni dia libas betul-betul. Itu mungkin orang kata cara perawatan masing-masing. Setiap orang, setiap perawat dia ada cara dia masing-masing. So kami pun tak expect yang dia akan rotan sampai macam tu. Orang kata yelah nak berubat kan, tak adalah sampai nak fikir ke tahap kau akan sesah mak aku sampai macam tu. Sebab benda tu macam saya cakap tadi, memang berada di dalam badan, and dia pun akan rasa sakit dengan ayat-ayat suci yang dia baca tu. Tapi kesan-kesan yang kau rotan tu, mak saya yang akan rasa selepas tu. Sakit dia yang menanggung. And benda tu alhamdulillah selepas bertahun-tahun dirawat, alhamdulillah benda tu pergilah dengan cara baik. Tapi still kalau kata walaupun dah okay, dah tak ada dah bahagian saka tu and everything, tapi masih lagi orang kata mak saya ni sering diganggu jugalah. Sampai sekarang. Kalau pergi mana-mana tempat tak tertentu ke apa ke, Masih dirasuk lagi ke? Ataupun gangguan dia macam mana tu? Dirasuk. Benda tu sangat biasalah untuk mak saya. Tapi bukan entiti yang sama lah. Bukan. Dia macam tak kisahlah apa-apa. Dia kira macam mak saya ni ada satu tarikan magnet. Kalau bahasa dalam perubatan ni tak tahulah korang pernah dengar ke tak kan, ataupun pendengar Santai Chill pernah dengar ke tak. Daripada tubuh badan kita ni ada lubang-lubang yang orang kata makhluk gaib ni boleh duduk. Boleh ni. So mak saya ni banyak lubang-lubang yang tak tertutup, dan ada tarikan-tarikan magnet orang kata daripada yang bukan daripada zahir lah, yang menjadikan benda tu boleh senang untuk mendekati pada mak saya. Kata kalau dah sekali kena rasuk tu memang akan terbuka lubang-lubang yang memudahkan benda-benda ni masuk kan. Betul. Okay, jadi nak tanya, adakah mak ni anak sulung? Mak saya adalah anak yang ketiga. Selalunya yang ditarget anak sulung. Betul. Tapi tak sure lah kenapa anak yang ketiga. Mungkin ada sebab-sebab benda tu pilih Mak Han. Tapi orang kata kesian lah dekat Mak Han sebab macam-macam dia lalui kan. Aku yang dengar dia pun rasa penat, rasa berat. Tapi itulah, mungkin macam kita tahu kan, walaupun orang dulu-dulu ni kan selalu ambil saka ni, kadang ada persoalan, diorang Islam tak tahu ke yang ambil saka ni satu syirik, satu berdosa besar. Dan itu yang biarlah, yang lepas tu biar lepas. Yang sekarang ni yang kita yang kalau ada saka ni, kadang kita tak terima pun secara sukarela. Betul. Cuma bila ada saka ni, secara eloknya kita ikhtiar untuk buang. Dan kepada itu orang sebaiknya. kepada orang luar sana tu, kalau tengok nampak saka ke apa kan, orang ni ada entiti lain lah kan, kita janganlah terus judge dia, jangan kita hukum dia. Kita tak tahu apa yang orang tu rasa, yang orang tu alami. Kita seeloknya janganlah menghukum orang tu suka hati lah. Betul. Sebab cerita sebenarnya orang tak tahu. Kan? Dengar Mak Han lalu ni aku rasa berat ni. Betul. Okay, aku rasa pun cerita nombor 2 pun dah cukup padat kan, semua jelas. Aku tak sabar untuk cerita ketiga ni. Ada lagi? Ada. Mantap. Ada kan? Ada. Yang ni mungkin last. Silakan. Okay, cerita ni berlaku pada arwah cik saya. Okay, ceritanya adalah berkaitan santau. So macam yang kita tahu, memang tak lari lah daripada sifat hasad dengki, iri hati dalam kalangan-kalangan orang Melayu. Minta maaf lah saya cakap, tapi inilah hakikat kita sebagai orang Melayu. Memang tak pernah lari daripada sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Right? So arwah cik saya ni bekerja di Kuala Lumpur, tinggal dan menetap di sana. Okay, dia bekerja dengan satu company telco. Alright. Okay. Dan berpangkat. So nak dijadikan cerita, saya pun tak nak lah orang kata cerita panjang-panjang, sebab saya benda ni sangat menyentuh hati saya. Sebab dia pergi pun dalam keadaan yang sangat menyayat hati and so on semua. So saya pendekkan cerita. Dia dapat naik pangkat time tu. Dia dapat naikkan pangkat
sebab dia punya performance and everything. So ada orang dengki lah dengan dia, orang yang terdekat. Saya tak nak mention siapa, tapi kami tahu orangnya. Dia menghantar santau pada arwah cik saya, sampai kan menyebabkan arwah cik saya ni meninggal dunia. Tapi sebelum arwah cik saya meninggal dunia tu, bermacam-macam yang dilalui oleh arwah cik saya. Arwah cik saya ni seorang yang berbadan gempal. Orang kata sihat lah tubuh badan dia. Okay. Jadi daripada tubuh berbadan gempal tu sampailah menjadi kering, jadi kurus, sekurus-kurusnya. Dah tak macam rupa orang biasa dah. Macam orang sakit, memang yang sakit teruk. So bawa pergi berubat. Saya panggil pakcik saudara saya lagi seorang ni, Atih. Okay. So kawan Atih saya ni pandai berubat. So panggillah dia untuk berubatkan arwah cik saya ni. Sebab masa tu dah sangat tenat dah. Sebab dia dah tak boleh nak berjalan, dia dah tak boleh nak makan. Sebab bila makan je dia akan muntah balik. Dia tak boleh nak makan langsung. Sebab dia kata ada benda yang menyekat untuk benda masuk dekat dalam rongga dia. Tekak dia, okay. Ya, betul. Baik minum, baik makan. Sebab tu dia jadi kurus, sebab dia tak boleh makan and everything. Okay. So masa perubatan tu dilakukan, dia muntah darah. Ada apa-apa terkeluar darah? Tak ada, just muntah darah berwarna hitam. Itu sahaja. So bila dah berubat, orang tu cakap yang arwah cik saya ni disantau. Dan kami tanya siapa yang menyantau, siapa yang menghantar. Sebab kami nak tahu. Bukan kata kami nak tahu tu sebab kami nak menghantar balik kepada dia. Tidak. Tapi kita nak tahulah siapa pelakunya. Sebab yelah, tak baik buat orang macam tu kan. Sebab benda tu boleh menyeksa orang. Tapi orang tu cakap orang yang berada di pejabatnya juga, dan orang yang terdekat dengan dia juga, yang rapat dengan dia sangat. Bila cakap macam tu, masa tu kami ni tak tahu pasal pekerjaan dia. Tapi isteri dia, arwah isteri cik saya ni, dia tahu siapa orang yang rapat tersebut dan orang yang selalu dengan arwah cik saya ni. Jadi orang tu lah sebenarnya yang buat. Saya tak nak mention nama dia, tapi kalau dia tengok video Santai Chill ni, saya cuma nak cakap terima kasih sebab buat arwah cik saya macam tu. So sampai satu masa arwah cik saya dah tak boleh nak berjalan, dah tak boleh nak makan, dah tak boleh nak apa. So terpaksa dimasukkan ke hospital. Sebab dah tak ada jalan lain. Sebab bila kita suap pakai mulut untuk makan, untuk masukkan air, dia tetap kata tak boleh. Sebab dia kata ada benda yang menghalang dekat sini, dekat rongga nak masuk ni, dekat bahagian leher dia. So kami pergi ke hospital untuk ni lah. Cara lain yang kami buat adalah kami menggunakan cara tebuk. Untuk tebuk dekat bahagian tak silap saya bahagian perut dia kot. Untuk masukkan air susu dalam badan dia, nak bagi dia makan. So benda tu berlalu beberapa bulan dia macam tu, dan akhirnya dia koma. So bila dia koma, pada bulan 10, awal bulan 10. So sebabkan masa tu hantar dekat hospital swasta, tapi disebabkan yelah, kita pun faham bil hospital swasta macam mana kan bila ni. So terpaksa pindahkan arwah cik saya ni untuk hantar kepada hospital government. Sebab sebelum nak pindah tu pun kita orang adik-beradik arwah cik semua, mak saya ni apa semua ni dah berbincang dah, kata nak bawa balik arwah cik ni. Sebab dah tahu dah memang dah tak lama dah dengan tengok cara dia, keadaan dia semua. Tapi isteri dia masih belum boleh terima hakikat pada masa tu. So kata insyaAllah boleh selamatkan lagi arwah suami dia. Okey lah, kita mengikut kehendak kata isteri dia. Okay. So bila dah pergi ke hospital government, masukkan dalam kecemasan untuk check up and everything. Akhirnya dekat situlah arwah cik saya mengembuskan nafas dia yang terakhir akibat santau oleh orang. So benda tu bagi saya sangat menyayat hati. Dan tarikh
Yang paling-paling menyayat hati tu adalah tarikh yang dia meninggal tu adalah pada tarikh hari jadi, tepat-tepat pada hari jadi atuk saya. Dan setiap tahun benda tu akan jadi satu nightmare bagi atuk saya. Sebabnya jatuh pada tarikh hari jadi dia. So benda tu benda yang dia takkan boleh lupa sampai bila-bila, sampai sampailah akhir hayat dia. Termasuklah kami keluarga-keluarga ni semua. Okay. Jadi cara hang cerita pakcik sangat rapat lah dengan semua saudara mara dan ahli Betul. keluarga Okay. Lepas tu memang tak ada apa-apa lah tindakan macam yalah, isteri pada arwah dah tahu siapa yang buat. Dia tak ada jumpa dengan orang tu ke? Tak ada. Tak ada. Kita orang cuma sebab arwah pakcik saya punya isteri ni boleh dikatakan orang yang kuat agama lah, orang kuat agama. So kita sebagai adik-beradik, belamak saya lah, adik-beradik arwah cik saya ni nasihatkan dia, cakap redha and everything. Dan akhirnya dia cuma redha je lah dengan ketentuan ilahi. Orang kata mungkin tu untuk menjadikan asbab arwah cik saya untuk pergi. Jadi masa pemergian arwah tu yang dikatakan yang kawan baik pada rapat ni, dia datang tak? Tak datang. Nampak lah. Dan selama arwah cik saya hidup, kata isteri dia, orangnya sangat baik. Orang yang terapat tu kata dia sangat baik, selalu datang ke rumah. Kalau orang kata lepas bekerja ke apa, memang kalau boleh macam nak cucuk buntut je lah orang kata. Nak berkepik je 24 jam macam orang kahwin orang kata. Dia berdua ni. Tapi tak sangka dalam pada rapat, dalam pada kita, you know, dengan seseorang tu, Itu yang paling sakit sebenarnya. Sebab apa tau, kita ni seringkali dikhianati bukan oleh orang luar, bukan juga oleh musuh kita, tapi oleh orang yang paling kita rapat sendiri. Itu yang selalu terjadi sebenarnya. Sakit tu rasa dia, aku faham rasa Sakit, dia macam sakit. mana. Itu sakit yang pertama, kena khianat. Yang kedua ni kena buatan pula kan. Dan lepas tu kesan kepada ahli keluarga yang lain pula. betul. Aku rasa Time tu anak-anak dia pula kecil lagi. Semua anak-anak dia kecil lagi dan ditinggalkan dalam keadaan yang menyayat hati macam tu. Boleh tahu dalam tahun bila? 2014. 2014. Ya betul. Okay. lah, ini semua berpunca daripada penyakit hati lah, dengki. Kalau kau nak perform kan, kau carilah cara lain, cari idea untuk boostkan diri kau jadi lebih baik. Ini kau tengok orang baik pada kau, naik pangkat sikit kau dah dengki macam ni. Geram akulah. Nak tanya, sepanjang dirawat dengan orang kata lah ahli perubatan Islam atau ruqyah kan, memang tak ada jalan ke untuk Nyembuhkan. Yelah kadang ke benda tu kata kuat sangat ke? Apa yang saya tahu that time, dia kata benda tu dah makan dalaman dia. Yelah sebab susah nak makan Benda tu dah makan dalaman dia. Benda yang santau yang dihantar tu, benda tu dah makan dalaman dia. So saya tak tahulah macam mana maksud dah makan dalaman dia tu. Tapi kalau daripada zahir yang kita nampak, kalau dia punya badan, macam saya cakap tadi lah, daripada seorang badan yang sihat, gempal, jadi kurus. Yang orang kata tak adalah sampai betul-betul tulang, tapi kita boleh nampak yang kurus orang sakit. Ketara lah drastik Ketara sangat. betul. Aku kalau cerita pasal santau ni aku geram. Yalah, aku tak pernah, mungkinlah ada bangsa lain, aku tak tahulah. Kalau ada Cina kena santau, India kena santau, aku tak pernah dengar. Tapi kalau ada mungkin ada, cuma kita tak familiar dengan cerita diorang. Tapi yelah 2014 cerita ni. Dan tak silap aku hari tu kita ada dengar lagi 2019. So mentality macam mana yang macam ni kita nak judge kan? Kan kalau cakap macam menjual bangsa, tak jugalah. Kita bukan nak menyalahkan rendah-rendahkan bangsa. bangsa, bukan. Tapi itu realiti sebenarnya. Itu realiti. Kena hadap. Ini semua peribadi yang kita cakap ni, individu tu sendiri, bukan semua, sebab kami pun Melayu. Kan? Jadi benda ni kena ambil iktibar. Dan pada korang yang mendengar ni, perlu berhati-hati juga dengan siapa berkawan, dengan siapa kita rapat.
Ada benda, kadang benda yang kita rasa seronok tu tak semua orang kita boleh share. Betul. Sebab Privacy penting. tak semua orang suka tengok kita senang. Kita kena hati-hati benda tu. Sebab tu kita kalau senang sikit, kalau boleh lah janganlah selalu post di social media. Sebab mungkin ada 3-4 orang yang betul-betul ikhlas puji kau, dan seorang tu kau tak tahu dia macam mana kan. Dan benda ni aku rasa berlaku je pada siapa, cuma kena santau dengan tak santau ke. Satu. Jangan minta aku Tak, masa aku mesti ada yang suka kan. Lepas kita dari belakang ni tu. Contoh macam ni lah. santai je. Lu bukan seram sangat, dia ingat channel dia best je. Yo pakai spek Kita dengan lalu koyo. ni. Saya dah subscribe lama dah. Saya memang minat. Dia macam tu lah. Yalah, Macam tu. ibaratkan lah, Macam tu. So cerita ni banyak je. Aku rasa tiga ni banyak iktibar Pada yang pengajaran kita tu boleh ambil sendiri. kan. Jadi jadikan cerita ni satu pedoman dan iktibar, dan satu benda yang boleh buat merubah lah diri kita. Harap-harap dalam cerita ni kita dapat ubah lah sedikit mentality masyarakat kita ni. Sebab dah nak masuk 2023 dah. Ya betul. Tapi mentaliti kita sebagai, Masih minta maaf lah mundur saya lagi, cakap, bukan kata nak racist dengan Melayu sendiri, tapi pada hakikatnya Melayu ni memang orang kata sangat-sangat iri hati, sangat-sangat dengki tu memang takkan boleh lari. Dan cara yang tercepat untuk diorang nak jatuhkan orang-orang tersebut ni macam tu lah, menggunakan yang kuasa daripada luar daripada kemampuan kita sebagai seorang manusia. Geram sebenarnya, geram. Ya. Kata kalau lah, janganlah dengki ya, jangan jealous dengan kejayaan dan juga apa yang orang lain capai. Sebab kita punya garis masa, timeline kita ni semua berbeza. Apa yang kita nak, kita akan capai. Cuma itu cepat atau lambat. Ya betul. Cuma proses tu kita just enjoy je lah. Janganlah dengki dengan orang Bersaing dengan sihat lah orang Ya, cakap. bersaing dengan sihat. Jadikan tu orang kata kalau jealous tak salah, tapi jadikan tu satu sebagai Pembakar semangat. pembakar semangat untuk lebih maju ke depan. Backup call orang kata. Sebab itulah kereta terbang ni masih belum ada. Mentality masih kelas ketiga. Gitu. Alright. Okay Han, terima kasih untuk tiga-tiga Cerita yang dikongsikan. cerita dikongsikan ni, dan kita rasa banyak sangat manfaat kita dengan iktibar. So macam biasa, ada tak apa-apa nasihat yang nak sampaikan pada viewer Santai Chill? Okay, nasihat saya cuma satunya, berkaitan dengan santau ni lah. Okay, sebab benda ni sangat-sangat bagi efek pada diri saya. Sebab benda tu berlaku pada keluarga saya sendiri, which is arwah cik saya. So kepada pendengar-pendengar Santai Chill, kepada subscribers semua, saya harap korang boleh jadikan benda ni satu iktibar. Kalau orang kata kita ni nak bersaing, nak berdaya saing, biarlah berdaya saing dengan sihat. Janganlah lagi menggunakan benda-benda yang tak masuk akal macam ni lagi. Come on, kita dah dunia moden dah nak masuk 2023. So sampai bila lagi kita nak buat benda-benda macam ni semua? Cukup-cukup lah tu. Benda yang orang-orang dulu dah buat, janganlah kita ikut lagi. Cukup-cukup lah. Mungkin diorang last, mungkin diorang tak kena sekarang, mungkin korang tak kena sekarang, tapi korang tak akan tahu legasi korang yang akan datang. Ataupun pada, kalau kata korang berkahwin, korang buat benda tu, mungkin kena pada anak korang ke, ataupun kena pada isteri korang ke, kita tak tahu. So berhati-hati. And yang kepada subscribers juga dan kepada penonton-penonton Santai Chill, saya nak ingatkan berhati-hati juga dalam berkawan. Tak semua kawan yang kita rapat, even though yang kita rasa kita ni lah blood brother, blood sister, BFF forever dunia akhirat, kan orang kata, tak semestinya dia lah yang akan tak ada buat apa-apa dengan kita. Tapi dia lah yang orang kata paling kita kena paling berjaga-jaga sekali. So tu je lah pesanan daripada saya untuk malam ni kepada penonton Santai Chill. Cukup padat Mi, cukup padat dan banyak intipati yang kita boleh ambil. Jadi nasihat aku, fikir sebelum buat. Syirik dengan neraka kawan baik. Jadi orang kata bila kita menyekutukan Allah, bergantung selain pada Tuhan, automatik
neraka jahanam dia punya tempat. Jauh-jauh kalau. Okay. Jadi ini adalah satu dosa besar yang tak diampunkan Mi. Ya. Okey. Jadi apa kata anda dengan episod kali ni? Kalau ada dan suka boleh drop komen, like, share dan subscribe. Kemudian masuk share lah kat kawan-kawan sedang mara, suruh tengok sekali. Kotlah ada dorang terniat kan? Kita tak tahu. Bagi dorang sikit dengar. Ya, dalam kita berkongsi kegembiraan di sosial media terutamanya, berhati-hatilah. Takut ia akan mengundang kebencian dan juga kecemburuan daripada orang lain. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Terima kasih juga kepada Han kerana sudi meluangkan masa berkongsi cerita dan banyak pengalaman-pengalaman serta pengajaran yang untuk kita ni sangat bagus lah. Okey guys, jumpa di video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.